Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Makanatuha fit tasyri'il islami wa manzilatuha. Kedudukan as-sunnah di dalam pensyariatan Islam dan peranannya. Dallatil ayatu sabiqah ala hujjati sunnah. Ayat-ayat yang lepas pada pelajaran yang lepas menunjukkan, membuktikan atas kehujahan as-sunnah. Wa ajma'al muslimuna ala anna rutbataha fil ihtijaji ba'da kitabillah. Kaum muslimin telah berijma', telah bersepakat ijma' mengatakan bahawa kedudukan as-sunnah dari sudut penghujahan adalah berada selepas kitab Allah Al-Quran. Wa mimma yadullu ala manzilatiha ma yali. Dan sebahagian daripada bukti yang menunjukkan atas peranannya adalah sebagai berikut. Peranan pertama, as-sunnah tubayyinul Quran. As-sunnah menerangkan, menjelaskan Al-Quran. Qala ta'ala wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Surah An-Nahl ayat 44. Artinya, dan kami pula turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wal bayanu muakhkharun 'anil mubayyan. Penjelasan kemudian daripada perkara yang dijelaskan. Peranan yang kedua, as-sunnah tu'akkidu ma jaa'a fil Qur'anil Karim. As-sunnah menguatkan dan mengukuhkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran Karim, izharan li ahammiyatihi wa ibrazan li makanatihi, untuk menyatakan kepentingannya dan ketinggian peranannya. Yang ketiga, peranan yang ketiga, as-sunnah tufassilu mujmal al-Quran. As-sunnah menafsilkan, memperincikan mujmal al-Quran, keumuman Al-Quran, wa tuqayyidu mutlaqahu, mengkaitkan apa yang mutlaknya, wa tukhassisu, mentakhsiskan amahu, apa yang amnya, wa tuwaddihu mushkilahu, dan menjelaskan kesamarannya. Peranan yang keempat, as-sunnah istaqallat bi tasyri'atin sakata anha al-Quran. As-sunnah secara bersendirian mensyariatkan apa yang tidak dinyatakan oleh Al-Quran. Wa assasat ahkaman ala jihatil istiqlal, dan as-sunnah juga secara bersendirian mengasaskan beberapa hukum secara bersendirian. Peranan as-sunnah, terdapat 4 peranan as-sunnah. Peranan pertama, as-sunnah memberi penjelasan isi kandungan Al-Quran. Peranan kedua, as-sunnah menguatkan atau mengukuhkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Peranan as-sunnah yang ketiga, terdapat 3 perkara di sini. Pertama, as-sunnah mentafsirkan apa yang mujmal, apa yang umum, memperincikan apa yang umum. Yang kedua, as-sunnah mengkaitkan. Kait maksudnya mengikat atau membataskan, menghadkan satu-satu lafaz yang mutlak. Yang ketiga, as-sunnah mentakhsiskan apa yang am. Dan yang keempat, as-sunnah menjelaskan
menjelaskan kesamaran yang terdapat dalam Al-Quran, benda yang tidak jelas. Yang ketiga, terdapat 3 perkara, iaitu mentafsirkan apa, memperincikan apa yang umum, mengkaitkan apa yang mutlak. Yang ketiga, mentakhsiskan apa yang am. Yang keempat, menjelaskan kesamaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Peranan as-sunnah yang keempat ialah as-sunnah secara bersendirian. Secara bersendirian mensyariatkan atau membentuk hukum hakam, mengasaskan hukum hakam secara bersendirian, mensyariatkan apa yang tidak dinyatakan oleh Al-Quran, apa yang tidak dinyatakan di dalam Quran, di dalam Al-Quran. Yang ini peranan, 4 peranan utama as-sunnah, iaitu yang pertama menjelaskan isi kandungan Al-Quran, yang kedua menguatkan dan mengukuhkan Al-Quran, yang ketiga menafsirkan yang mujmal, mengkaitkan apa yang mutlak, mentakhsiskan apa yang am, menjelaskan kesamaran apa yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian yang keempat secara bersendirian mensyariatkan apa yang tidak dinyatakan oleh Al-Quran. Sekarang kita lihat secara ringkas penjelasan 4 peranan as-sunnah tadi. Peranan yang pertama, as-sunnah tubayyinul Qur'ana. As-sunnah menjelaskan dan menerangkan isi kandungan Al-Quran. Kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Artinya, dan kami pula menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang memberi peringatan supaya engkau menerangkan kepada manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Menurut Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, az-zikra di sini bermaksud Al-Quran. Iaitu Allah Ta'ala menurunkan kepada Muhammad az-zikra, iaitu Al-Quran yang menjadi peringatan supaya apa? Supaya litubayyina, supaya Nabi Muhammad SAW menjelaskan, menerangkan kepada manusia terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Maksud Allah menurunkan, menurut Al-Qurtubi ni, Allah Ta'ala menurunkan az-zikra iaitu Al-Quran, di mana Rasulullah SAW diberi tugas untuk menerangkan kepada manusia isi kandungan Al-Quran. Jadi penerangan, bayan di sini penerangan berkenaan isi kandungan Al-Quran melalui sunnahnya, iaitu melalui perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Peranan as-sunnah yang kedua iaitu as-sunnah tu'akkidu ma ja'a fil Qur'anil Karim izharan li ahammiyatihi wa ibrazan li makanatihi. Iaitu as-sunnah berperanan mengukuhkan dan menguatkan apa yang telah terdapat dalam Al-Quran. Kita tengok contoh. Contohnya ibadah-ibadah yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk kita lakukan. Firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua, yakni berjamaah bersama-sama orang-orang yang rukuk. Di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 43 ni mengandungi perintah pertama, perintah supaya kita mengerjakan solat. Perintah yang kedua, meminta kita supaya menunaikan ataupun mengeluarkan zakat. Mari kita tengok hadis berikut ni, iaitu An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Artinya
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibina ataupun dibangun di atas 5 landasan, 5 prinsip, 5 asas, iaitu persaksian tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadan. Dalam ayat di atas surah Baqarah terdapat 2 perintah supaya kita mengerjakan solat dan keluarkan zakat. Di dalam hadis ni juga mengandungi, selain daripada perintah-perintah lain, mengandungi perintah supaya kita juga mendirikan solat dan menunaikan zakat. Jadi hadis Ibnu Umar ni datang untuk mengukuhkan atau untuk menguatkan apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Peranan as-sunnah yang ketiga, iaitu as-sunnah tufassilu mujmal al-Quran wa tuqayyidu mutlaqahu wa tukhassisu 'amahu wa tuwaddihu mushkilahu. Iaitu as-sunnah menafsirkan apa yang mujmal, mengkaitkan apa yang mutlak, mentakhsiskan apa yang am, dan menjelaskan apa yang kesamaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam peranan as-sunnah yang ketiga ni terdapat beberapa istilah yang perlu kita rujuk dalam kitab-kitab usul fiqh untuk mengetahui secara detail lah. Iaitu pertama sekali mujmal dan mubayyan. Yang kedua, am dan khas. Yang ketiga, mutlak dan muqayyad. Jadi ketiga-tiga istilah ni tak mungkin kita boleh jelaskan secara terperinci di dalam kelas ni lah. Cuma secara umumnya kita boleh ambil kesimpulan macam ni. As-sunnah berperanan untuk memperincikan sini as-sunnah berperanan memperincikan keumuman yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran. Ataupun boleh kita katakan juga, boleh faham, as-sunnah membataskan, mengikat lafaz yang mutlak. Yang terdapat di dalam Al-Quran. Untuk lebih faham, kita tengok contoh mudah yang akan kita bagilah. Contoh pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Artinya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Di dalam ayat di atas terdapat 2 perintah. Iaitu perintah yang pertama, solat. Memerintahkan kita supaya mendirikan solat. Perintah yang kedua iaitu minta kita supaya keluarkan zakat. Allah Ta'ala memerintahkan kita di dalam Quran supaya kita menunaikan, melakukan zakat. Bagaimana? Macam mana kita nak lakukan solat? Apa sifat-sifat dia? Bagaimana rukun-rukun dia? Apa syarat-syarat dia? Apa yang boleh, apa yang tak boleh dalam solat? Jadi secara perincian dia, perintah yang ada dalam Al-Quran surah An-Nur ni terlalu umum. Yang memerlukan kepada perincian, memerlukan kepada penjelasan dan pendetailan. Di sinilah as-sunnah berperanan. Kita tengok hadis berikut ni.
Iaitu hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat daripada Imam Nasa'i, idza kumta ila salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Maksud dia apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah diri untuk solat, fakabbir, maka hendaklah kamu bertakbir. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah, bacalah Quran apa yang mudah. Maksudnya di sini ialah suruh minta kita supaya baca Al-Fatihah. Thumma rka', kemudian dia minta kita supaya rukuk hatta tatma'inna, sehingga tenang, tumakninah lah, raki'an dalam rukuk. Thumma rfa', kemudian bangkit, hatta ta'tadila qa'iman, sehingga berdiri tegak. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian dia minta supaya kita bersujud sehingga tenang, iaitu tamakninah dalam sujud kita. Thumma rfa', kemudian bangkit, hatta tatma'inna jalisan, duduk antara dua sujud lah, sehingga tamakninah ketika dalam duduk kita. Thumma fa'al dzalika, kemudian dia minta lakukan begini dalam seluruh solat kita. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kalau kita tengok di sini, dalam surah An-Nur ni memerintahkan kita supaya mengerjakan solat. Tidak ada perincian. Jadi di sini hadis berikut ni, hadis yang kita baru baca tadi ni, berperanan untuk mendetailkan, memperincikan lagi bagaimana cara untuk melakukan solat. Perbuatan-perbuatan solat. Kemudian nanti ada pelbagai hadis lain lagi yang menjelaskan tentang syarat-syarat dia, yang menjelaskan tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang perlu, apa yang wajib dibaca, apa yang sunat dibaca dan sebagainya. Jadi jelas di sini Al-Quran datang dengan perintah yang umum, kemudian As-Sunnah berperanan memperincikan perintah berkenaan. Kemudian kita tengok dalam ayat yang sama, iaitu perintah yang kedua, iaitu perintah menunaikan zakat. Perintah menunaikan zakat di sini juga bersifat umum. Harta ataupun apa yang perlu dikeluarkan zakat. Berapa nisabnya? Berapa kadarnya? Dan sebagainya yang perlu dikeluarkan. Kita lihat di sini dalam ayat surah An-Nur ayat 56. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya menunaikan zakat, tapi bersifat umum. Banyak benda yang perlu kita perincikan, banyak benda yang kita tak tahu. Contoh dia, keluarkan zakat. Harta apa yang perlu kita keluarkan? Benda apa yang perlu dikenakan zakat? Nisab zakatnya berapa? Kadarnya berapa? Tidak diperincikan. Jadi benda-benda ni, perincian ni kita boleh perolehi, kita boleh dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, iaitu dalam As-Sunnah. Di sinilah peranan As-Sunnah memperincikan apa yang bersifat umum yang terdapat di dalam Al-Quran. Peranan As-Sunnah yang keempat, iaitu As-Sunnah istaqallat bi tashri'atin sakata anha Al-Quran wa assasat ahkaman ala jihatil istiqlal. As-Sunnah berdiri sendiri di dalam mensyariatkan hukum hakam dan syariat-syariat yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok contoh, iaitu seperti pengharaman apa? Pengharaman emas dan sutera untuk lelaki. Haram hukumnya. Pengharaman ni, pengharaman emas dan sutera memang kita tak boleh dapat dalam Quran. Pengharaman emas dan sutera hanya boleh kita dapat di dalam hadis Nabi SAW. Kita tengok hadis berikut. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yaqul inna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Hadis ni riwayat Abu Daud.
Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya inna hadaini, sesungguhnya dua barang ini, dua perkara ini, dua benda ini haramun, itu haram, ala dhukuri ummati, atas lelaki umatku. Contoh lain ialah pengharaman memakan himar ahli, iaitu keldai kampung ataupun keldai jinak. Pengharaman memakan keldai kampung ataupun keldai biasalah, memang tak ada dalam Quran. Yang ada cuma dalam hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nuhumil humuril ahliyah yauma Khaybar, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa pada waktu penaklukan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makan daging keldai kampung. Okey, penjelasan. Keldai ada dua jenis, iaitu satu keldai kampung ataupun keldai jinak. Yang kedua, keldai liar. Keldai liar ni dalam bahasa Arab dipanggil himar wahshi. Himar wahshi. Keldai kampung ni, keldai kampung ni ialah keldai biasa lah yang kita tengok. Yang biasa kita tengok, keldai biasa dan keldai yang biasa orang buat pengangkutan. Yang ni haram. Keldai liar ni halal. Cuma kalau yang ni tak apalah, keldai kampung kita tahu. Yang keldai liar, kalau kita buat carian di internet, kita tulis himar. Tengok himar. Kita buat carian di internet, kita tulis di Google lah, kita tengok himar. Dia akan keluar himar biasa ni lah. Himar yang biasa kita kenal lah. Kalau kita buat carian di Google, kita tulis himar wahshi. Himar wahshi. Kita cari himar wahshi. Dia akan keluar ni. Akan keluar kuda belang. Dia akan keluar kuda belang sebagai himar wahshi. Cuma, apakah himar wahshi itu adalah kuda belang? Okey, menurut apa yang saya baca daripada beberapa sumber ulama, keldai liar ni dia kata keldai liar ni ada macam-macam jenis. Sebahagiannya dia kata sebahagian besarnya telah mengalami kepupusan. Cuma masalah ni kuda belang. Apakah kuda belang ni termasuk keldai liar juga? Keldai liar yang halal dimakan? Jawapannya, ya, ada ulama yang memasukkan kuda belang ni termasuk ke dalam salah satu daripada jenis keldai liar. Wallahu alam. Jadi kesimpulan yang dapat kita buat ialah hukum haram memakan keldai kampung memang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Hukum ni ditetapkan secara bersendirian. As-Sunnah berperanan secara bersendirian menetapkan hukum haramnya memakan keldai kampung. Wallahu alam.